Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung kembali pelajaran kita berkenaan dengan kata dasar bahasa Al-Quran Al-Karim. Sebelum ini kita mempelajari tentang kata kerja suruhan, ya, di mana kita katakan bahawa kata kerja suruhan ini adalah berasal daripada kata kerja larangan, ya. Jadi daripada kata kerja larangan itu terbentuklah kata kerja suruhan. Dan untuk pengetahuan kita juga, kebanyakan kata kerja suruhan ini dia bukan bermaksud suruhan, ya. Dia lebih kepada permintaan, ya. Kalau daripada orang yang bawah kepada atas, dia boleh menjadi permintaan. Daripada atas ke bawah menjadi suruhan. Kalau di antara kita dengan Tuhan contohnya, kita guna juga kata kerja amar ataupun suruhan ini, tapi dia bukan bermakna suruh ataupun kita suruh Tuhan melakukan sesuatu, tetapi ia lebih kepada doa dan permintaan dan rayuan, ya. Jadi jangan faham bahawa kalau kata kerja amar ini ialah suruh. Dia adalah lebih kepada kata kerja yang dalam bentuk permintaan, sekiranya dalam bentuk doa, ya. Itu cara kita memahami kata kerja suruhan, ya. Baik, untuk hari ini insya-Allah kita akan melihat beberapa doa dan juga bacaan kita, bacaan harian kita yang mengandungi kata kerja suruhan, ya. Jadi doa-doa ini saya pilih untuk tuan-tuan dan puan-puan daripada Al-Quran Karim, dan boleh rujuk terjemahannya di dalam Al-Quran insya-Allah, ya. Kita hanya mempelajari bahasa dan terjemahan dan juga lain-lainnya boleh rujuk kepada kitab-kitab ataupun buku-buku terjemahan Quran, contohnya Tafsir Ar-Rahman dan sebagainya lah, ya. Baik, ayat pertama ialah daripada surah Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi perkataan yang saya merahkan ini adalah kata kerja amar, ya. Kata kerja amar. Manakala la tuzigh qulubana ni sebagai rujukan kita ataupun sebagai ulang kaji kita, ini adalah kata kerja mudhari', ya. Kata kerja mudhari' larangan, ya, kerana ada unsur larang kat sini. La tuzigh, jangan engkau pesongkan hati kami selepas engkau hidayatkan kami. Ini fi'il madhi, ya. Dan fi'il amar kat sini ialah hab, ya. Kata dasarnya adalah waw, ha dan ba. Kata dasar waw, ha, ba ini biasanya dia bermakna beri atau makna kurah, ya. Wahhab, ya, nama Abdul Wahhab. Jadi dari perkataan Wahhab inilah keluar perkataan Wahhabah, nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Wahhab, yakni yang memberi, yang mengurniakan. Jadi perkataan ini wazan nombor satunya dia akan bunyi macam ni, ya. Ini wazan nombor satu, Wahhabah. Wahhabah, wazan nombor satu. Dan fi'il mudhari'nya akan menjadi yahabu. Yahabu. Ini fi'il mudhari' dia biasanya dia akan terlanggar waw ni, ya. Ini adalah kata kerja yang mempunyai huruf fa'ilah di depan, ya. Biasanya kalau ada huruf fa'ilah di depan, ingat, ya, dia biasanya dia akan dilanggar apabila dipindahkan kepada mudhari'. Jadi wahaba yahabu, ya. Wahaba yahabu, sepatutnya yauhabu, tapi Umi sebut tu jadi akhirnya waw itu digugurkan. Wahaba yahabu. Dan sebagaimana kita tahu bahawa untuk memindahkan mudhari' kepada amar ni, kita akan tanggalkan tanda mudhari', iaitu ya, ya. Baik, kita lakukan insya-Allah. Jadi fi'il amar ini berasal daripada mudhari', ya, dengan kita menanggalkan ha dan kita jazamkan, ya. Ingat jazamnya, kita jazamkan ataupun kita sukunkan huruf di akhirnya untuk membentuk fi'il amar, maka terbentuklah hab. Jadi perkataan hab ini fi'il amar, dia akan jadi dia punya pelaku dia adalah dhamir mustatir ataupun kata kerja yang pelaku yang tersembunyi, iaitu anta, ya, orang yang kedua. Ini kita pelajari dalam pelajaran yang lepas. Hab. Jadi wahaba yahabu hab. Yahabu liman yasha'a inathan, Al-Quran dia yahabu mengurniakan, memberikan, hab kurniakanlah. Jadi hab. Jadi ingat, ya, perkataan hab insya-Allah daripada perkataan apa? Hab. Jadi keluarlah perkataan fi'il amar hab. Dan waw di awal ni waw dan, ya, dan kurniakanlah kepada kami daripadamu rahmat, ya, kurniakanlah untuk kami daripadamu
rahmat, sesungguhnya engkau. Ini perkataan Al-Wahhab. Sesungguhnya engkau wahai Tuhan Maha Pemberi, Maha Pengurnia. Itu yang dicerita. Ini yang dimasukkan dengan hab ini. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli juga perkataan habnya sebagai yang kita terangkan tadi sama juga. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah dari sisimu zuriat yang baik, ya. Habli, ya. Kurniakanlah untukku. Habli. Dan seterusnya, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Dan di sini kita ada beberapa kata kerja, tapi kata kerja yang saya merahkan ini adalah kata kerja amar, ya. Amar atau bentuk suruhan atau permintaan. Jadi untuk kita memahami dia punya kata dasar dia, untuk perkataan faghfir ni kita selalu jumpa dah. Saya ingat tak perlu lagi kita terangkan, ya. Daripada cuba gambarkan saja dia daripada fi'il mudhari' yaghfiru, fi'il madhinya ghafara, yaghfiru akhirnya menjadi ighfir, fi'il amar, kan. Fa'il dia dhamir mustatir, anta, engkau ampunkanlah untuk kami dosa-dosa kami. Waqi, saya nak terangkan perkataan waqina ni kita banyak jumpa dalam waqina adzaban nar, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina, ya. Waqina ini adalah perkataan yang dalam waqina ini dia mempunyai 3 perkataan yang berasingan. Sebenarnya dia tidak ada kaitan pun, cuma digabungkan sekali, ya. Dia ada 3. Pertama sekali waw dan, ya. Waw ni dan, ya. Waw ni dan. Na ni kami. Kami ni dia bukan pelaku, ya. Kalau kita belajar fi'il madhi dulu, kalau na ni untuk menjadi pelaku dia mesti sebelum dia ada mati, ya. Kata benar contohnya mesti ada sebelum dia ada mati. Nah, ini tak mati ni maknanya dia bukan pelaku lah ni. Ini adalah fi'il amar. Fi'il amar ni adalah qi saja. Qi saja perkataannya. Ini di antara kata kerja yang paling pendek dalam Al-Quranul Karim, iaitu qi saja. Qi ni adalah perkataan ini mempunyai masalah huruf illah di awal dan di akhir, ya. Di awal dan di akhir. Waw, qaf dan ya. Waw, qaf dan ya ini dia bermaksud menjaga ataupun memelihara, ya. Waqa ya. Waqa dan ya. Akhirnya waw, qa dan ya ni dia sebelum ni kita ada jumpa juga dalam pelajaran macam yang lepas. Waw, qa dan ya ni dia dijatuh pada wazan nombor 5, ya. Iwtaqa, akhirnya menjadi ittaqa, berjaga-jaga, bertakwa dan takut, ya. Itu wazan nombor 5. Dan hari ini kita jumpa dengan wazan nombor 1, wa, qaf dan ya. Jadi wazan nombor 1-nya plain, jadi kita sebutnya macam ni je, waqa, waqa. Jadi bacaannya adalah waqa. Fi'il mudhari'nya ya qi. Sebagaimana kita belajar tadi tu, kalau ada huruf illah di awal, maka huruf illah tu dilanggar, ya, bila kita pindah kepada mudhari', ya. Waqa yaqi macam tadi, wahaba yahabu, waqa yaqi. Jadi yaqi, waw tu dilanggar lah, ya. Waqa yaqi, ya, maknanya menjaga, memelihara. Waqa fi'il mudhari' yaqi. Untuk kita pindahkan kepada fi'il amar, untuk minta ataupun suruh ataupun pohon, kita perlu ubah kepada kata kerja amar. Maka kita akan sebut waqa akan menjadi apa kaedah dia pertama ialah kita tanggalkan tanda mudhari', ya. Ini penting, ya, supaya dia jadi fi'il amar, ya. Tanggalkan dan matikan, dan kita sukun ataupun kita jazamkan yang akhir. Apa yang dimaksudkan dengan jazam itu, sebagai kita belajar sebelum ni, jazam ialah kita matikan huruf akhir ataupun kita buang nun kalau ada waw nun, ataupun juga kita tanggalkan huruf illah. Itu ada perkataan, ada yang kita belajar sebelum ni, insyaAllah. Tolong rujuk pelajaran yang sebelum ni, kita akan dapat faham dia punya huruf illah tu ditanggalkan kerana jazam. Jadi dia terpaksa kita sukunkan dan jazamkan, jadi timbullah perkataan itu qi sahaja. Dan qi ini bermaksud engkau jagalah, ya. Engkau jagalah, dia fi'il amar, secara automatiknya dia punya pelakunya adalah engkau. Jadi engkau jagalah, engkau peliharalah. Jadi dan engkau peliharalah, dan engkau peliharalah kami. Itu 3 terjemahan ni. Jadi engkau dan engkau peliharalah kami. Jadi qi ini adalah fi'il amar. Jadi dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar pun sama juga.
qi, itu perkataan qi ya. Kalau ramai-ramai qi, qu. Kalau ramai, kalau kita pelakunya ramai jadi qu anfusakum dalam Quran. Jadi itu adalah fi'il amar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Juga perkataan qi juga kita jumpai banyak kali dia jumpa perkataan qi insya-Allah. Qi dan jagalah ataupun peliharalah kami daripada terkena azab neraka. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Jadi perkataan faktubna ni satu-satunya fi'il amar di dalam doa ini. Rabbana amanna ini fi'il madhi, bima anzalta fi'il madhi, wattaba'na dan fi'il madhi. Pelakunya adalah na, ini pelakunya adalah ta, ini pelakunya adalah na. Wattaba'na ar-rasul faktubna, maka engkau catatlah kami bersama orang yang menjadi saksi. Faktubna, jadi ini adalah fi'il amar. Cuba bayangkan fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya ialah yaktubu ya. Kataba, yaktubu, akhirnya uktub, maka menjadi faktub, maka catatlah kami, senaraikanlah kami bersama orang-orang yang mengakui dan menjadi saksi. Itu dia fi'il amar di dalam doa ini. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbighfir lana ya. Ghafir ni kita jumpa dah tadi. Cuma perkataan thabbit ya. Perkataan thabbit ni juga adalah kata kerja amar yang bermaksud permohonan atau permintaan daripada kata dasarnya tha, ba dan ta. Sabata ni maksudnya teguh ya. Sabata biasanya dia bermaksud base meaning dia mana teguh. Sabata. Jadi kalau kita jatuhkan dia pada wazan nombor yang ada sabdu kat tengah tu, wazan nombor 3 ya. Jadi sabbata. Sabbata. Sabbata macam ni bentuknya. Sabbata wazan nombor 3. Wazan nombor 3 ya. Fi'il mudhari'nya ialah yu sabbitu. Sebutnya yu sabbitu. Akhirnya kita nak jadikan dia fi'il amar atau permintaan atau permohonan, kita hanya cabut dia punya, tanggalkan dia punya tanda mudhari' dan jazamkan akhir menjadi thabbit. Itu cara pembentukan fi'il amar untuk wazan nombor 3, thabbit, dan teguhlah. Teguhkanlah, engkau teguhkanlah aqdamana ya, kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Wansurna daripada perkataan nasara yansuru ya. Nasara yansuru akhirnya menjadi unsur, jadi unsurna al qaumil kafirin. Jadi itu fi'il amar nasara yansuru. Ini senang aja insya-Allah. Nasara yansuru. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ada beberapa perkataan yang perlu kita belajar yang termasuk di kalangan kata kerja suruhan amar ya, iaitu pertama sekali aminu ya. Aminu ini adalah fi'il amar. Macam mana terbentuknya aminu tu? Aminu ini dia terbentuk daripada kata dasar amanah. Amanah ini adalah kata dasar yang mempunyai hamzah di awalnya, dan dia biasanya base maknanya beriman dan percaya ya. Beriman dan percaya. Jadi amanah itu jatuh pada wazan nombor 2 ya. Amanah. Sepatutnya dia jadi amanah. Jadi 2 hamzah jadi amanah. Akhirnya disebut secara amanah saja ya. Amanah. Dan cara tulisan amanah ni kadang dalam modern Arabic ditulis panjang macam ni. Ini sama saja bacaannya. Ini wazan nombor 2 ya. Dan ini adalah penulisan dalam mushaf Utsmani ya. Sama saja sebutannya. Okey, dua-dua sekali boleh. Dan fi'il mudhari'nya ialah yu'minu. Yu'minu. Ini fi'il mudhari'nya adalah yu'minu. Yu'minu. Ini adalah fi'il mudhari' untuk perkataan amanah. Jadi yu'minu. Jadi wazan nombor 2 sebagaimana kita belajar sebelum ni, wazan 2 jadi af'ala yuf'ilu af'an. Jadi amana yu'minu amin ya. Terpaksa kita ambil balik dia punya hamzah tu. Akhirnya kita nak jadikan dia fi'il amar untuk wazan nombor 2 ni special insya-Allah. Kita perlu buang dia punya tanda mudhari' ya, dan matikan ataupun jazamkan di akhir. Akhirnya tak boleh baca. Masa ni kita tak perlu hamzah wasal ya. Kita perlu ambil balik hamzah di awal tu Jadi
Jadi macam ni juga. Dia ambil balik ya. Jadi ambil balik. Dan dia akan jadi macam ni juga akhirnya. Sebutannya ialah amin. Cuma bezanya ialah dengan fi'il madhi. Ramai orang yang keliru. Beza di antara fi'il amar dengan fi'il madhi ni ialah fi'il amar ni dia ada bagi bawah ni ya, sebab dia ikut fi'il mudhari' punya baris ya. Ini amana fi'il madhi, amin fi'il amar. Kalau ramai-ramai amin, maka kita kata aminu ya, aminu. Kalau yang fi'il madhi pula, kalau ramai-ramai amanu, ya ayyuhalladzina amanu, untuk fi'il amar aminu. Perbezaannya bagi bawah ya, dan bagi atas ni. Ini yang membezakan antara fi'il madhi amana dengan fi'il amar amin dan ramainya aminu. Sebab dia fi'il amar ni dia akan mengikut baris fi'il mudhari'. Baik. Fi'il amar pelakunya adalah waw. Aminu, kamu berimanlah kepada Tuhan kamu, maka kami telah beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir. Kaffir adalah fi'il amar juga. Kaffir maksudnya hapuskan ya. Perkataan kafara. Jadi jatuh pada wazan nombor 4 juga, sadu kat tengah jadi menjadi kaffara ya. Kaffara fi'il mudhari'nya yukaffiru. Dan untuk kata kerja amarnya akan terbentuk macam ni ya. Kita buang ya di akhir, di awal, dan kita jazamkan akhirnya akan menjadi kafir. Wa kafir, dan engkau ya, engkau hapuskanlah dosa-dosa kami, keburukan kami. Wa tawaffana ma'al abrar. Tawaffana ya. Tawaffana ini adalah daripada kata kerja ataupun kata dasar waw, fa dan ya. Waw, fa dan ya. Ini kata dasar dia. Akhirnya jatuh kepada wazan nombor 8. Ingat tafa'ala. Akhirnya menjadi tawaffa. Mewafakkan ya. Tawaffa maksud mewafakkan. Fi'il mudhari' yata waffa. Fi'il mudhari'nya apa? Yata waffa. Ini wazan nombor 8 ya. Ingat wazan nombor 8. Cara sebutan nombor 8 ni adalah tawaffa yatawaffa. Akhirnya untuk membentuk fi'il amar atau permintaan, dan wafakkanlah, engkau wafakkanlah. Kita terpaksa buang ya tanda mudhari', dan kita jazamkan akhirnya dengan cara membuang huruf illah. Wa tawaffa, dan engkau wafakkanlah kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafakkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Itu saja untuk pelajaran kita hari ini, insya-Allah. Jumpa lagi untuk pelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.